ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Rabbi syarah li sadri, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini, wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku, yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Saudara-saudari, sahabat-sahabiah, muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni kita akan belajar ataupun berkongsi berkenaan dengan pengajian hadis dan juga sedikit sirah. Saya memilih tajuk ini, iaitu tajuk berkenaan dengan mukjizat Rasul, antara yang sahih dengan yang palsu. Tujuannya ataupun sebab utamanya kerana dalam sehari dua ini kita telah melihat ada satu slot seorang ustaz kita yang bercakap dalam TV berkenaan dengan salah satu mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikaitkan bahawa baginda ketika baginda masih lagi kecil, bayi, baginda bermain-main dengan bulan, bercakap-cakap dengan bulan, baginda bercakap dengan bulan, bulan bercakap dengan baginda, dan baginda menggunakan jarinya menunjuk ke arah bulan, dan jikalau baginda mengalihkan jari itu, maka bulan itu akan bergerak mengikut ke arah mana baginda menunjuk kepada bulan itu. Sidang hadirin mukminin, sebelum kita pergi lebih jauh kepada tajuk ini pada malam ni, terlebih dahulu saya ingin perjelaskan beberapa perkara yang ada dalam agama kita. Yang pertamanya, kita sebagai seorang Islam, kita percaya dan yakin salah satunya adalah mukjizat Rasul. Mukjizat Rasul ini bukan setakat kita percaya dan kita beriman kepada perkara yang luar biasa yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kita juga percaya bahawa mukjizat itu juga dianugerahkan oleh Allah Jalla wa Ala kepada rasul-rasul yang lain. Dan kita percaya itu bukannya kita percaya dengan membuta tuli, bukan percaya tanpa ada alasan yang kukuh. Kepercayaan itu kita itu berdasarkan kepada metodologi yang ditetapkan dalam pengajian agama. Yang tu yang kita nak kena jelas dahulu. Maksudnya ialah kita percaya bahawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada mukjizat tertentu, ataupun nabi-nabi yang lain dianugerahkan dengan mukjizat yang tertentu apabila Al-Quran yang mengkhabarkan kepada kita, ataupun berdasarkan kepada riwayat-riwayat yang sahih, kan, riwayat-riwayat yang kita yakin akan kebenaran dia berdasarkan kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama juga sebagaimana kita tidak menolak persoalan keramat yang berlaku kepada wali Allah, sebagaimana kita juga tidak menolak persoalan istidraj yang berlaku kepada wali syaitan dan sebagainya. Semua cerita ni kita terima apabila dia datang dengan riwayat yang kita boleh terima. Tetapi jikalau sesuatu kisah berkenaan dengan mukjizat Nabi, berkenaan dengan perkara-perkara yang berlaku kepada Nabi, walaupun kisah itu mengangkat darjat Nabi,
Walaupun kisah itu memuji Nabi, tetapi jikalau kisah itu didatangkan dengan cara yang menyalahi ilmu hadis, maksudnya ialah ianya direka ataupun ada perkara-perkara yang dipertikaikan oleh para ulama, maka kita tidak boleh menerima kisah berkenaan ataupun riwayat berkenaan. Antara puncanya kerana kita tidak mahu berbohong di atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan bermakna kita menafikan kelebihan yang ada kepada Nabi, tetapi kelebihan yang ada pada Nabi mesti disabitkan dengan nas. Itu adalah manhaj yang kita gunakan. Selain daripada itu, muslimin muslimat sekalian, kita juga tidak mahu apa yang pernah berlaku kepada umat yang terdahulu, yang mana diceritakan dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis Nabi yang lain, kesilapan-kesilapan yang mereka lakukan itu, tiba-tiba kita tidak jadikan itu sebagai sempadan. Itu kita tak mahu. Kita nak semua kisah yang Allah Ta'ala cerita kepada kita, yang Nabi sampaikan kepada kita, kederhakaan mereka, sifat mereka yang melampaui batas dalam agama dan sebagainya, kita ambil pengajaran. Contoh apa dia, tuan-tuan? Contohnya bagaimana umat yang dahulu, daripada orang-orang saleh yang meninggal dunia pada zaman Nabi Nuh, kan? Mereka memuji, daripada pujian itu bertukar menjadi pujaan, daripada pujaan itu bertukar menjadi kepada mereka melukis gambar-gambar mereka, melukis gambar-gambar para wali Allah, orang-orang saleh ini. Kemudian dengan berlalunya masa yang panjang, kemudian akhirnya mereka membina patung-patung mereka. Bila kita membaca kisah-kisah ini, para mufassirun termasuk Imam Ibn Kathir sendiri menyatakan bahawa proses ni dia bukan berlaku setahun dua. Dia berlaku dengan jangka masa yang begitu panjang. Daripada sifat melampau yang sedikit, dia berkembang menjadi sifat melampau yang banyak. Akhirnya manusia melakukan perkara yang terang-terang syirik kepada Allah Ta'ala. Dia bermula dengan sifat positif kepada orang saleh, kan? Dia bermula dengan sikap kita yang menghormati orang saleh, yang tu kemudian bertukar menjadi sifat yang mensyirikkan, mempersekutukan Allah Ta'ala. Sama dengan kita hari ni, tuan-tuan. Kenapa kita duk bising benda ni? Bukan kerana kita menafikan kelebihan yang ada pada Nabi, tapi kita tidak mahu apa yang dilakukan oleh orang-orang Kristian kepada Nabi mereka, yakni kepada Isa alaihissalam, berlaku kepada orang kita. Oh ustaz, takkan kot. Tu ayat yang biasa dengar. Ayat yang kita biasa dengar. Oh ustaz, takkan kot. Itu ayat yang kita biasa dengar. Tuan-tuan, ayat yang itulah yang berlaku kepada manusia zaman dulu. Takkan kot daripada orang soleh tiba-tiba nak syirikkan Allah Ta'ala dengan orang soleh. Memanglah takkan kot. Tapi yang takkan kot itulah yang kemudiannya berlaku, yang Allah Ta'ala cerita dalam Al-Quran. Benda yang ni lah, tuan-tuan sekalian, yang kita kata takkan kot itulah yang sedang berlaku kepada kita sekarang. Muslimin muslimat sekalian, pernahkah kita bayangkan benda yang yang bukan saja pernah, tapi sedang berlaku kepada orang Kristian, hari ini sedang berlaku kepada orang Islam? Kita mengatakan bahawa orang Kristian sesat, kufur kepada Allah, mensyirikkan Allah Ta'ala dengan Jesus. Tapi kita hari ini, tuan-tuan, walaupun belum 100% macam orang Kristian, tapi dah banyak persamaan dengan apa yang dilakukan oleh orang Kristian. Bukti apa dia? Tuan-tuan mesti nak bukti kan? Bukti apa dia? Tuan-tuan, yang kita duduk bising madat ya Rasulullah tu apa dia? Bukankah itu ungkapan minta tolong dengan Nabi? Minta tolong dengan Nabi. Bila kita kata ungkapan ini, ungkapan yang boleh menyebabkan syirik di sisi Allah Ta'ala, dia kata, apa salahnya, dia kata. Kita pun pening juga, apa salah pula. Dia kata, ni ustaz yang cakap ni, tuan-tuan. Kalau orang kampung, saya tak adalah nak bising sangat. Ni ustaz yang kata. Dia kata, boleh tak kita minta tolong dengan orang hidup? Boleh tak minta tolong dengan orang hidup? Boleh kan? Yang hanggut 2 orang je.
Tuan-tuan pergi minta tolong dengan doktor, minta tolong dengan cikgu, minta tolong dengan pengulu, dengan JKK, minta tolong dengan ahli politik. Dia kata, kenapa kalau dengan orang hidup kita boleh minta tolong, tiba-tiba dengan orang mati tak boleh minta tolong? Saya pun tepuk dahi, tuan-tuan. Macam mana dia punya logik ni? Dia kata kalau dengan orang hidup kita boleh minta tolong, tidak syirik. Dia kata macam tu juga minta tolong dengan orang mati. Saya dah fikir, tuan-tuan, ustaz ni dia ada masalah apa sebenarnya? Dia boleh buat bandingan antara orang hidup dengan orang mati. Saya pun heran juga, kok lah orang dekat Bertam ni kalau pergi minta tolong dengan orang mati boleh tolong. Ada orang mati boleh tolong? Orang hidup betul lah, orang hidup boleh tolong kita. Kan? Itu pun kita masih ada reservation, kan? Kita tolong tu, minta tolong dengan orang tu hanya sebab musabab. Yang sebenarnya, hakikat sebenarnya yang tolong kita adalah, yang membolehkan kita dapat pertolongan itu adalah Allah Jalla wa'ala. Orang yang kita pergi itu hanya sebab musabab. Tapi kita tak nafi memang ada orang yang yakin bahawa orang itulah segala-galanya sampai tahap dia sanggup langgar hukum hakam Allah Ta'ala. Muslimin muslimat sekalian, hari ni kita tengok dalam YouTube pun banyak, tuan-tuan boleh tengok, tidak terhad di rantau kita ni, malah di benua lain pun orang-orang Islam dah perangai macam ni, yang pergi bukan setakat minta tolong dengan Nabi, malah pergi minta tolong dengan kubur yang mereka kata sebagai wali. Dulu, bukan saja dulu, sekarang pun kita duk kata orang Kristian sesat sebab dia telah mensyirikkan Allah Ta'ala dengan Jesus. Minta ampun dengan siapa? Dengan Jesus. Mengadu dengan siapa? Mengadu dengan Jesus. Itulah kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang Kristian. Hari ini orang kita telah mensyirikkan Allah Ta'ala dengan Nabi kita sendiri, dengan wali-wali Allah, dengan orang-orang saleh, yang mana Quran duk cerita. Itulah yang kita duk ulang sekarang. Muslimin muslimat sekalian, orang kita dia pandai jawab. Dia kata, ustaz, yang duk buat benda-benda ni ustaz juga, takkan dia tak tahu? Payah tuan-tuan. Ni kalau kita jawab kasar kan, dia kata kita kasar pula. Nak cerita, dalam Quran kan dah sebut dah pasal yang riwayat pasal Bal'am bin Ba'ura. Sama ada tuan-tuan terima riwayat itu tak apalah, tapi yang kata kisah orang saleh kan, orang yang alim. Setengah riwayat panggil Bal'am dan riwayat Israiliyat dan sebagainya. Bal'am bin Ba'ura, yang mana, tapi kisah itu memang disebut dalam Al-Quran, cuma nama saja yang tak disebut. Bal'am bin Ba'ura, orang saleh, seorang yang diberi ilmu oleh Allah Ta'ala, tapi kemudiannya menjadi sesat. Jadi hujah untuk mengatakan bahawa dia ni ustaz, itu bukan hujah, tuan-tuan. Kalau ulama yang begitu hebat pun boleh sesat, maka apatah lagi ustaz-ustaz biasa yang ada sekarang ini. Jadi muslimin muslimat sekalian, kita janganlah mengulangi kesilapan orang-orang Kristian yang mensyirikkan Allah Ta'ala dengan Nabi Allah Ta'ala sendiri. Tiba-tiba kita sekarang nak mengulangi kesilapan yang sama. Jadi muslimin muslimat sekalian, sekarang kita tengok apa dia yang menjadi punca kepada kekeliruan ini. Dia ada satu hadis, tuan-tuan sekalian, dan hadis ni kalau tuan-tuan tengok memang disebut dalam beberapa literature, disebut dalam beberapa penulisan oleh para ulama. Antaranya kalau tuan-tuan tengok di kalangan mazhab Imam Syafi'i, antara ulama yang bawa cerita ni, yang tulis dalam kitab dia, antaranya ialah Imam As-Suyuti. Imam Suyuti. Tuan-tuan tengok, selain daripada Imam Suyuti, ada yang juga bawa cerita ni, antaranya adalah Al-Baihaqi, dan banyak lagi, ada beberapa nama yang lain. Cuma kita ambil beberapa penulisan ini dan saya petik pada malam ni sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Tuan-tuan sekalian, baik, Imam Al-Baihaqi ni dia ada tulis dalam satu literature dia yang tajuk dia ialah Dalail An-Nubuwah. Dalail An-Nubuwah. Apa maksud Dalail An-Nubuwah? Tajuk penuh dia kata Dalail An-Nubuwah lil Baihaqi. Maksudnya ialah dalil An-Nubuwah, yang mana kitab ni ditulis oleh Imam Al-Baihaqi. Baik, dalail ni maksudnya dalil-dalil, kan, bukti-bukti An-Nubuwah,
kenabian. Jadi kitab ni nak cerita tentang dalil-dalil kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila tuan-tuan dapat kitab macam ni, tak kiralah kitab macam ni ke ataupun macam tulisan Imam Ibn Kathir Al-Bidayah wan Nihayah ke, ataupun tuan-tuan jumpa tarikh Dimashq ke, sejarah Damsyik ke, tuan-tuan jumpa apa-apa pun, tuan-tuan kena ingat satu benda yang biasa orang kita cuai. Yang biasa orang kita cuai. Apa dia? Bila tuan-tuan beli satu buku ataupun tuan-tuan dapat satu buku, antara benda yang saya boleh kata wajib bagi tuan-tuan baca ialah pendahuluan. Pendahuluan. Penutup. Itu antaranya. Sebab apa? Sebab kita nak tahu manhaj yang dia pakai dalam kitab dia. Dia nak bawa kita ke arah mana. Kalau tuan-tuan menulis tesis PhD, buat penyelidikan PhD, antara perkara yang supervisor kita akan bagi tumpuan, selain daripada dia semak semua kerja kita tu, chapter 1, chapter 2, chapter 3, apa semua tu, dia check semua tu, antara benda yang sangat ditekankan ialah yang dia akan check banyak kali ialah pendahuluan kita tu. Macam mana kita introduce kerja-kerja kita selama ni, dan kemudian dia akan tengok conclusion kita tu macam mana. Itu cara kita baca buku, cara kita tengok penulisan ilmiah dan seumpama dengannya. Maka setiap kitab tu dia ada cara dia. Ada kitab yang dia dah tapih siap-siap, dia bagi dekat tuan-tuan ni, kita panggil spoon feed je. Spoon feed maknanya tuan-tuan nganga mulut, telan je. Tuan-tuan tak payah buat apa-apa dah. Kan? Sebab dia dah tapih siap dah. Tapi ada buku, ada penulisan yang cara dia ialah hak mana dia yang dia ada, dia bubuh semua, dia bentangkan kepada kita untuk kita nilai sendiri. Untuk kita cek kemudiannya. Jadi benda-benda yang macam ni kita kena tahu. Kita tak boleh bila kita dapat satu benda, kita terima bulat-bulat benda tu. Satu lagi yang tuan-tuan perlu tahu ialah bila tuan-tuan tengok para ulama zaman dulu pun, hatta sekarang pun, tak pernah ada ulama yang terima 100% benda yang Tok Guru sebut dekat dia. Sebab tu setiap ulama dia ada pendapat dia sendiri, walaupun mungkin sebahagian besar pendapat dia menyamai Tok Guru dia. Tetapi tidak ada ulama yang 100% ikut Tok Guru dia, tak ada. Sebab tu Imam Syafi'i, walaupun dia belajar daripada Imam Malik, tapi dia ada mazhab dia sendiri. Sebab tu Imam Nawawi, walaupun dia Tok Guru dia adalah Imam Syafi'i, tapi dia ada pendapat dia sendiri. Sebab tu Al-Buwaiti dan sebagainya, Al-Muzani dan lain-lain murid kepada Imam Syafi'i. Walaupun mereka murid kepada Imam Syafi'i, tapi pendapat yang mereka keluarkan bukan 100% ikut Imam Syafi'i. Samalah kita, tuan-tuan sekalian, bila kita mengaji benda-benda macam ni, sebelum kita nak ambil benda tu, nak nakal, nak bagi tahu dekat orang, apatah lagi kita seorang ustaz, kita selebriti, kita nak share benda tu dalam TV dan sebagainya, kena hati-hatilah. Kena hati-hati. Baik, muslimin muslimat sekalian, hadis ni saya ambil daripada Al-Abbas. Hadis ni, siapa yang riwayat hadis ni? Hadis ni Anil Abbas bin Abdul Muttalib. Hadis ni Al-Abbas. Al-Abbas ni pak saudara Nabi, dan dia ni muslimin muslimat sekalian, dia adalah usia dia 3 tahun lebih tua daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makna kalau bahasa kita sekarang ni, mereka lebih kurang sebaya. Lebih kurang sebaya sebab tua dia 3 tahun je. Tua sikit kan? Al-Abbas dia kata apa? Dia kata qultu ya Rasulullah. Dia kata apa? Dia kata dia kata wahai Rasulullah, da'ani ila dukhuli fi dinika amaratun linubuwatik. Dia kata kalau bahasa kita lah, dia kata benda yang menyebabkan aku ni tertarik nak masuk agama engkau ni, yang jadi menyebabkan aku masuk agama engkau ni, dia kata sebab dia kata aku duk tengok
tanda-tanda nubuwah, tanda-tanda kenabian yang ada pada engkau. Sebab tu kitab ni, kitab Baihaqi ni tuan-tuan, tajuk dia Dalail An-Nubuwah, kan? Dalil-dalil kenabian. Jadi dia masukkan hadis ni. Hadis ni cerita bahawa Al-Abbas kata bahawa antara benda yang menyebabkan dia tertarik hati nak masuk Islam ni sebab dia tengok pada Nabi ni ada amarah, ada amaratun, ada alamah, kan? Ada bayyinah, ada bukti-bukti, ada keterangan yang menunjukkan Nabi ni seorang Nabi. Baik. Ra'aituka, apa yang dia nampak? Dia nak cerita ni. Ra'aituka, dia kata aku nampak engkau, dia kata fil mahdi, dalam buayan. Dalam buayan, cradle, kan? Dalam buayan, dia nampak Nabi dalam buayan. Tunaril qamara wa tushiru ilaihi bi usbu'ika. Dia kata bahawa aku tengok engkau ni dalam buayan. Al-Abbas kata. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan orang Bandar Putra Bertani, orang cerdik belaka, tuan-tuan boleh rasa pelik lah. Kan? Tuan-tuan boleh rasa pelik lah. Tapi tak tahulah tuan-tuan perasan ke tak? Kan? Dia kata, ra'aituka fil mahdi, aku nampak engkau dalam buayan. Baik. Bila dia kata nampak dalam buayan, kita akan cerita lepas ni. Apa yang pelik? Tunaril qamara, dia kata Nabi ni duk bermain dengan bulan. Nabi duk bermain dengan bulan. Wa tushiru ilaihi bi usbu'ik. Dia kata, lepas tu dia kata, yang engkau ni, mana Nabi kita lah, engkau ni duk tunjuk dengan jari ni ke arah bulan. Duk tunjuk dekat bulan dengan menggunakan jari Nabi. Lepas tu dia kata, fa haitsu asyarta ilaihi mala. Lepas tu dia kata, jadi bila Nabi duk tunjuk dekat bulan apa ni, banyaklah riwayat-riwayat yang datang cerita tentang ni. Dia kata bahawa bila tunjuk dekat bulan tu, bila point out dekat bulan tu, Nabi tunjuk arah mana, bulan akan pergi arah tu. Kan? Nabi tunjuk, letak tarik kat situ, bulan pergi arah situ. Dia macam apa, touch screen lah. Tuan-tuan boleh buat main macam tu. Ada macam tu, kan? Buat macam tu, pergi belah situ, baru naik atas, dia pergi alas ke atas, ada lagu tu, cerita dia. Baik. Cerita lagu ni tuan-tuan, bukan kata kita tak percaya. Kita percaya kalau riwayat yang datang tu riwayat yang kita boleh terima, kan? Sebab tu kita nak tengok. Qala, dia kata, qala, siapa yang qala ni? Nabi pula jawab. Nabi respon kepada apa yang Al-Abbas kata dekat dia. Bila Al-Abbas kata Nabi duk main dengan bulan apa semua ni, Nabi duk tunjuk bulan arah tu, arah ni apa semua, lalu Nabi pun kata kepada Al-Abbas, dia kata, inni kuntu uhaddisuhu wa yuhaddisuni. Dia kata masa tu, dia kata aku bercakap dengan bulan dan bulan bercakap dengan aku. Itu respon Nabi kalau ikut hadis ni lah, kan? Itu respon Nabi. Nabi kata aku bercakap dengan bulan, bulan bercakap dengan aku. Makna percakapan tu dua hala. Percakapan dua hala. Sebab bercakap ni dia ada sehala. Kadang-kadang kita je yang bercakap dengan dia, dia tak bercakap dengan kita. Tapi Nabi bagi tahu, kalau ikut hadis ni, Nabi bagi tahu aku bercakap dengan bulan, bulan bercakap dengan aku. Baik. Wa yulhini 'anil buka. Hadis ni kata, riwayat ni kata, wa yulhini 'anil buka. Bulan ni dia tak biarkan Nabi menangis. Mana duduk dalam buayan, kalau nak menangis pun bulan tak akan pujuk Nabi apa semualah. Baik. Jadi muslimin muslimat sekalian, sekarang timbul soalan. Ustaz yang cakap ni dia ambil hadis ni dekat mana? Itu soalan dia. Dia ambil hadis ni dekat mana? Sebab apa tuan-tuan sekalian? Sebabnya kalau hadis ni dia ambil daripada kitab Dalail An-Nubuwah lil Baihaqi. Dalam kitab Dalail An-Nubuwah lil Baihaqi ni, Imam Baihaqi sebut kat bawah, dekat ujung hadis tu.
Mana Imam Baihaqi dia tak bawa hadis tu saja-saja, tapi dia bawa hadis tu kat bawah dia cerita hadis tu macam mana. Imam Baihaqi dekat bawah tu dia kata tafarrada bihi hadzal Halabi bi isnadihi. Maknanya salah seorang perawi hadis ni yang nama dia Al-Halabi, dia bersendirian dalam membawa hadis ni. Dia bersendirian, seorang-seorang dia. Wa huwa majhul. Dan dia ni majhul. Majhul ni maknanya tu kita tak kenal dia ni dari segi keadilan dia macam mana, dari segi dhabit dia, ingatan, hafalan dia apa semua kita tak tahu dia ni macam mana. Itu maksud majhul. Maka muslimin muslimat sekalian, bila Imam Baihaqi dia kata tafarrada bihi hadzal Halabi bi isnadi, soalan sekarang ni, lepas tu dia sambung pula wa huwa majhul, kita nak bawa ke cerita ni? Tu soalan dia. Kita nak bawa ke? Sedangkan kalau hadis dhaif pun, kita nak bawa hadis dhaif pun tuan-tuan sekalian, bila kita bawa hadis dhaif, kita diajar supaya beradab dengan Nabi. Diajar supaya beradab dengan Nabi. Macam mana beradab dengan Nabi? Beretika dengan Nabi? Bersopan santun dengan Nabi? Caranya ialah bila kita bawa hadis dhaif, eloknya kita kata diriwayatkan bahawa Nabi kata macam ni. Mana kita ada lapik, kita kata diriwayatkan. Mana kita tak pasti Nabi cakap, tapi kita lapik dengan letak diriwayatkan. Pasal apa? Sebab kita takut kalau kita ni dengan tak sengaja kita berbohong atas nama Nabi. Nabi tak kata, tiba-tiba kita kata. Itu cara adab kita bila kita nak bawa hadis yang dhaif, yang lemah. Bukan kata tak boleh bawa, boleh bawa, tapi kena ada adab dia dan kena cerita. Hadis ni dia lemah. Para ulama petikai hadis ni. Nak bawa boleh, tapi kena cerita kecacatan atau masalah yang ada dalam hadis tadi supaya dia tak menjadi pegangan di kalangan masyarakat dengan cara yang tak betul. Nak pegang boleh, tapi kena pegang dengan cara yang betul. Jadi muslimin muslimat sekalian, sekarang kita tengok hadis ni, muslimin muslimat sekalian, antara kritikan yang dikenakan kepada hadis ni, termasuk kalau kita nak tengok muslimin muslimat sekalian, Albani apa semua, mereka ada bawa beberapa perkara yang boleh kita tengok. Antaranya muslimin muslimat sekalian, antaranya ialah kalau kita tengok para ulama seperti Albani, dia kata, bagi dia, di sisi dia Albani, dia kata hadis ni hadis palsu. Hadis ni maudhu'. Bila hadis maudhu', haram bagi kita meriwayatkan hadis ni kecuali dengan tujuan untuk kita ajar orang, nak bagi tahu orang ni hadis palsu. Tapi nak ajar orang bahawa Nabi ni dia ada tanda kenabian dengan guna dalil hadis ni, hukum dia haram. Itu hukum beramal dengan hadis bila hadis tu maudhu', dia palsu, tak boleh kita beramal. Tapi tujuan nak bagi orang clear, nak cerita ni hadis palsu, boleh kita cerita hadis tersebut. Dan Albani kata apa? Dia kata Al-Halabi ni tuan-tuan sekalian, salah seorang perawi hadis ni, dia mencipta sanad yang sahih. Mana hak atas tu elok, cantik je. Siapa dia? Al-Abbasnya apa semua, dia cerita, dia cipta sanad rantaian perawi tu cantik, tetapi dia padankan dengan hadis palsu yang dia cipta. Mungkin macam tuan-tuan lah, kan? Macam kita lah. Kita kata, ustaz, ni hadis palsu ke? Ni Abu Hurairah ni. Kan? Ni Abu Hurairah ni. Lah, Abu Hurairah tu hak dengar daripada Nabi, tapi soalannya, betul ke Abu Hurairah dengar daripada Nabi? Siapa yang main cerita kepada kita bahawa Abu Hurairah dengar daripada Nabi? Itu benda dia, tuan-tuan. Dia cipta rantaian perawi tu bagi nampak cantik. Tapi bila para ulama kaji, jumpa nama dia Al-Halabi, maka Albani kata palsu, tak boleh pakai hadis ni. Itu bahaya. Bahaya muslimin muslimat. Dia macam hadis kita tengok Ibnu Mas'ud. Tak semestinya hadis tu betul. Kita nak kena tengok rantaian perawi, sebab kita tak tahu betul ke Ibnu Mas'ud yang dengar hadis tu sendiri daripada Nabi. Kita takut orang hak bawah kat bawah ni, dia pergi guna nama Ibnu Mas'ud, dia pergi guna nama sahabat-sahabat lain, Ibnu Umar dan sebagainya, nak bagi nampak hadis tu cantik. Nak bagi nampak hadis tu cantik, nak suruh kita percaya kepada hadis yang dia bawa, sedangkan dia memalsukan hadis berkenaan. Itu bahaya.
Muslimin muslimat sekalian. Baik, antara kritikan kepada hadis ni, muslimin muslimat sekalian, ialah nombor satunya ialah kalau betul Al-Abbas yang meriwayatkan hadis ni, ada benda yang bermain dalam kepala para ulama. Ada benda yang bermain dalam kepala para ulama. Iaitu masa Nabi dalam buaian tu, umur Nabi sebenarnya berapa? Umur Nabi sebenarnya berapa? Kalau Nabi 2 tahun, bermakna Al-Abbas 5 tahun. Maka mungkin, ada kemungkinan Al-Abbas ingat. Kalau Nabi masa tu setahun, kan setahun, maka Al-Abbas masa tu 4 tahun. Ada kemungkinan dia ingat, ada kemungkinan dia tak ingat. Ataupun Nabi masa tu berapa bulan. Ini antara benda yang dibahaskan oleh para ulama, nak terima ke tidak hadis yang macam ni. Sebab beza dia orang 3 tahun je. Maknanya Al-Abbas masa tu kecil sangat. Bila dia kecil sangat, usia dia 3 tahun ataupun 4 tahun ataupun 5 tahun, dia terlalu kecil pada masa tu. Soalan sekarang ni ialah, boleh terima tak hadis yang macam ni? Itu satu. Selain daripada masalah perawi tadi, yang masalah perawi Al-Halabi tadi, memang para ulama dah hukum dah macam tu. Tapi selain daripada masalah Al-Halabi, perawi tadi, selain daripada tu, para ulama nak tengok benda-benda lain. Antaranya usia mereka 2 orang tu. Kemudian Al-Abbas ni, muslimin muslimat sekalian, dianya masuk Islam bila? Dia masuk Islam bila? Kalau dia kata dalam hadis ni, tuan-tuan sekalian, yang kita baca tadi, disebut dengan jelas. Dia kata, da'ani ila dukhuli fi dinika amaratun li nubuwatik. Maknanya dia dah tengok tanda-tanda kenabian Nabi ni. Dia dah tengok dah. Bila dia tengok, kalau Nabi usia 2 tahun, dia dah usia 5 tahun, betul tak? Kalau Nabi usia setahun, dia berusia 4 tahun. Soalan sekarang ni, bila dia masuk Islam? Para ulama yang mengkritik hadis ni kata, kalaulah betul dia kata, Al-Abbas kata bahawa dia dah nampak kenabian Nabi ni masa kecil lagi, masa dalam buaian lagi, boleh duk alih-alih bulan lagu tu. Pasal apa Al-Abbas tidak menjadi orang yang pertama masuk Islam? Kan? Dia dah nampak awal lagi. Patut dialah orang yang pertama masuk Islam. Kalau tuan-tuan akan jawab macam mana? Bagi orang hak sokong hadis ni pula, kan? Bagi orang yang sokong hadis ni pula, dia jawab apa? Dia kata, walaupun Al-Abbas tak masuk Islam, tapi hati Al-Abbas lembut dengan Islam. Lagu tu pula dia jawab. Nak terima ke mana tu? Baik. Bila dia masuk Islam, tuan-tuan sekalian, dia masuk Islam dekat-dekat dengan pembukaan kota Mekah. Yang kata Al-Abbas ni, dekat-dekat dengan pembukaan kota Mekah. Tapi ada satu benda yang tak logik, tuan-tuan. Yang tak logik. Apa dia yang tak logik? Al-Abbas ni, tuan-tuan, pembukaan kota Mekah bila dah lama dah, kan? Tapi sebelum tu berlaku perang Badar, kan? Sebelum tu berlaku perang Badar. Perang Badar adalah perang pertama dalam sejarah Islam. Untuk pengetahuan tuan-tuan, dalam peperangan Badar Al-Kubra, Al-Abbas ditangkap. Sebab apa Al-Abbas ditangkap? Sebab masa tu dia belum masuk Islam. Kenapa dia ditangkap? Kerana dia menjadi tentera musyrikin. Jadi para ulama ni, bila dia kaji, tuan-tuan sekalian, dia kata tak logik. Bagaimana Al-Abbas kata bahawa dia yang menyebabkan dia tertarik nak masuk Islam kerana dia dah melihat tanda-tanda kenabian. Tiba-tiba bila dia dah besar, dia dah dewasa, tuan-tuan sekalian, dia boleh lawan Nabi dalam peperangan Badar Al-Kubra. Perang ni, tuan-tuan, apa makna perang? Perang ni bukan bertumbuk. Perang ni makna bunuh. Kita jumpa musuh kita, kita bunuh dia. Itu makna perang. Dan kita nak tengok musuh kita tu mati.
Dalam kes ni tuan-tuan, bila Al-Abbas menjadi tentera musyrikin Mekah, bila dia lawan dengan tentera Islam, apa maksud dia? Maksud dia ingin melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mati dalam peperangan Badar Al-Kubra. Jadi itu antara kekeliruan yang menyebabkan para ulama tolak hadis ni. Sebab benda tu tak logik, tuan-tuan sekalian. Dan isteri dia, tuan-tuan, isteri Al-Abbas dah masuk Islam 20 tahun mendahului Al-Abbas. Isteri dia sendiri. Mana awal-awal lagi masuk Islam, isteri dia. Jadi itu antara benda yang menyebabkan para ulama tengok tak logik cerita ni. Selain daripada cerita masalah perawi tadi. Jadi muslimin muslimat, sebab tu kalau kita tengok benda-benda yang macam ni, kita berharap supaya ustaz-ustaz kita kalau dia nak bawa hadis Nabi, kalau ada cerita pelik tu, tengok Ustaz cerita tu macam mana, kan? Tengok Ustaz. Memanglah ustaz ni, dia kalau boleh, dia nak bawa setiap kali kuliah ada semua cerita pelik, betul tak? Semua cerita pasal apa? Oh, ustaz tu bagus, aku tak pernah dengar cerita ni, kan? Bagi kita ustaz-ustaz tu hebat lah. Kalau ustaz tu duk cerita benda sama je, yang ni aku tahu dah, tak? Yang ni tahu dah. Jadi ustaz-ustaz ni, dia kalau boleh, dia nak bawa cerita hak baru, sentiasa yang baru. Tapi kadang-kadang kita tak sengaja, ataupun kita mungkin sengaja, kita abaikan aspek kesahihan cerita yang dinisbahkan, yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tuan-tuan tengok komen seperti selain daripada Albani, tuan-tuan sekalian, kalau kita tengok komen para ulama yang lain, seperti contohnya Az-Zahabi, muslimin muslimat sekalian, Az-Zahabi dia mengkritik ulama yang ambil riwayat daripada Al-Halabi ni. Ya, Az-Zahabi mengkritik, menunjukkan kepada kita bahawa memang Al-Halabi ni telah pun dikenali sebagai seorang yang bermasalah. Hadis-hadis dia batil, sebagaimana Abu Hatim, tuan-tuan sekalian, dia bagi komen. Abu Hatim bagi komen, dan anak kepada Abu Hatim ni, dia bawa riwayat pendapat ayah dia Abu Hatim. Bila anak dia tanya kepada Abu Hatim pendapat dia tentang Al-Halabi, dia kata apa? Ayah dia kata, aku tidak mengenali dia, mana dia majhul, hadis-hadis dia batil, kesemuanya tidak ada usul, la asla lahu, dia kata, dan ini menunjukkan bahawa dia seorang pendusta. Ini disebut oleh Az-Zahabi dan juga Imam Ibn Hajar. Maknanya benda-benda macam ni, tuan-tuan, bila kita tengok, kita sanggup ke menisbahkan satu kisah dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sedangkan orang yang bawa cerita tu orang yang dikritik hebat oleh para ulama, bukan kritikan biasa, tapi kritikan sebagai pendusta dan menciptakan hadis-hadis palsu, ambil sanad yang cantik gabung dengan hadis yang palsu untuk mengelirukan manusia. Ini satu benda yang sangat serius. Baik, selain daripada kisah ni, saya nak ambil peluang pada malam ni, muslimin muslimat sekalian, selain daripada cerita ni, ada juga cerita-cerita yang lain yang orang selalu duk kait dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya, orang selalu cerita, ada cerita-cerita yang mengatakan bahawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tubuh dia tu bercahaya. Tubuh dia bercahaya. Dan sebagaimana yang kita sebut tadi, kita bukan nak kata bahawa Nabi tidak ada kelebihan. Kita percaya bahawa Nabi ada kelebihan, tetapi syarat dia dengan nas yang kukuh, bukan nas yang direka. Sekarang bila ada orang kata bahawa Nabi ni badan dia, tubuh dia bercahaya, kita nak tahu betul tak cerita tu. Muslimin muslimat sekalian, antara kisah yang kita boleh pinjam tengok, bahawa betul tak Nabi ni tubuh dia bercahaya. Antaranya kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam semayang. Nabi semayang satu malam tu dia dengan Aisyah radhiyallahu anha. Kisah ni kalau tuan-tuan belajar fiqh muqaran, perbandingan antara mazhab Syafi'i dengan mazhab lain,
masalah bersentuh kulit suami isteri, laki perempuan ni batal ke tak batal air semayang, kisah ni memang sangat popular lah. Tuan-tuan dah mesti biasa dengar dah kisah ni. Baik, untuk pengetahuan tuan-tuan, bagi siapa-siapa yang mungkin tak pernah dengar kisah ni, malam tu tuan-tuan, Aisyah radhiyallahu anha dia berbaring depan Nabi waktu malam. Baik, dia berbaring dengan Nabi pada waktu malam. Dan dia kata apa tuan-tuan sekalian? Dia kata bahawa aku tidur depan Nabi dan kedua kaki aku berada pada kiblat Nabi. Kaki Aisyah radhiyallahu anha, bila Aisyah baring, kaki dia tu merentangi depan kiblat Nabi, mana tempat yang Nabi menghadap kiblat lah. Bila berlaku macam tu, dia kata bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud, dia kata maka Nabi pun pegang aku dan aku pun lipat kaki aku tu. Maknanya dia lipat, dia alih kaki dia, Aisyah alih kaki dia bila Nabi pegang kaki dia tu. Baik, bila Nabi berdiri, bangun berdiri balik, qiyam balik, apa yang berlaku? Aisyah kata aku betulkan balik, luruskan balik kaki aku, Aisyah kata. Dan Aisyah kata dalam hadis ni, dia kata pada masa tu rumah-rumah belum ada lampu. Dia nak cerita apa tuan-tuan? Dia nak cerita gelap, kan? Tak nampak. Jadi bila semayang apa semua dalam rumah yang tak ada lampu tuan-tuan, gelap lah, tak nampak. Aisyah nak cerita macam tu. Dan itu yang digunakan dalil oleh Imam Syafi'i untuk mengatakan bahawa kita tak tahu cerita ni Nabi pegang kaki Aisyah tu pegang berlapik ke tak berlapik. Itu hujah di sisi Imam Syafi'i. Tapi tak apalah, yang tu bukan isu kita malam ni. Yang kita nak ceritanya ialah ulasan daripada Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Imam Nawawi kata apa tentang hadis ni? Dia kata bila Aisyah kata waktu tu rumah-rumah belum ada lampu, dia nak bagi tahu bahawa kalaulah, ni Imam Nawawi kata, kalaulah rumah masa tu ada lampu, sudah tentu aku lipat kaki aku supaya bila Nabi sujud, Nabi tak perlu pegang kaki aku tu. Maknanya Aisyah tak tahu kaki dia tu duduk kat mana, kan? Bila Nabi semayang, dia pun duduk baring, gelap gelita. Dia bukan macam zaman kita sekarang. Kita kata, ustaz, rumah saya kalau tutup lampu, nampak. Lah, memang nampak. Dah hang buka lampu pos. Buka lampu pos, memanglah nampak. Oh, ustaz, lampu pos pun tutup. Memanglah, lampu pos tutup, lampu jalan tu buka. Tuan tak kena bayang, zaman kita sekarang ni macam zaman Nabi. Lampu tak ada. Bukan lampu rumah je tak ada, lampu jalan pun tak ada, lampu bangunan pun tak ada. Kita ni dengan lampu bangunan, lampu kedainya, lampu jalan, lampu traffic light, lampu kereta, semua ada. Walaupun kita tutup lampu rumah kita, tapi masih cerah. Pasal apa? Dekat luar sana lampu terang benderang. Jadi zaman Nabi dulu lampu langsung tak ada. Maka pada masa itu dia gelap gelita. Jadi Imam Nawawi kata, dia seolah-olah dia nak bagi tahu kalau ada lampu, aku tak akan letak kaki aku depan kiblat. Tapi sebab aku tak nampak, aku tak tahu kiblat Nabi arah mana, jadi baru aku tahu bahawa tempat kaki aku tu tempat Nabi nak sujud. Jadi muslimin muslimat sekalian, dia kata bahawa hadis ni menunjukkan apa tuan-tuan? Hadis ni menafikan dakwaan siapa-siapa yang kata mukjizat Nabi salah satu daripadanya ialah tubuh Nabi bercahaya. Kalau tubuh Nabi bercahaya, rumah Nabi cerah. Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan try malam ni. Tak, buh lampu kat tubuh. Seolah-olah tubuh kita ada lampu lah. Tutup lampu semua, cerah tak rumah? Cerah lah, pasal ada lampu. Dah hang kata tubuh Nabi bercahaya, maknanya kalau tak ada pelita, tak ada lilin, tak ada api dekat rumah Nabi, Aisyah nak cerita buat apa yang rumah dia gelap? Tapi Aisyah dalam hadis ni, Aisyah cerita rumah dia gelap sampai tak nampak Nabi semayang nak sujud dekat mana, tak nampak. Ini menafikan dakwaan orang yang kata tubuh Nabi bercahaya. Ni. Sebab tu kita ni muslimin muslimat sekalian, sekali lagi saya nak tekankan, bukan kita nak nafi yang Nabi ni
tidak ada kelebihan. Kita akui Nabi ada kelebihan. Tapi bila hang nak kata kelebihan Nabi, bawa dalil. Itu yang kita nak tahu. Bila hang bohong atas nama Nabi, hang bukan dapat pahala dengan menceritakan kelebihan Nabi, tapi hang mendapat dosa sebab janji dah apa dia? Maq'adahu minan nar. Tempat dia akan duduk nanti apa dia? Api neraka. Na'udzubillah min zalik. Satu lagi contoh, muslimin muslimat sekalian, yang orang duk cerita apa dia? Iaitu dia cerita Nabi ni, dia nak pergi ke mana-mana mesti ada awan yang akan melindungi Nabi daripada cahaya. Nabi pergi ke mana-mana mesti ada. Tuan-tuan, hak kata mesti ada tu, tu yang kita nak tanya. Betul ke? Mesti ada. Bahawa Nabi ni setiap masa dia terlindung daripada panasnya matahari. Itu soalan dia. Bila kita tengok hadis-hadis Nabi, kita dapati bahawa ada ketikanya sahabat dia payungkan Nabi ketika Nabi nak melempar jamrah Aqabah. Panas kan? Kerana panas teriknya matahari, ada sahabat yang guna inisiatif nak payungkan Nabi, nak tutup Nabi daripada panas terik matahari. Contohnya kalau kita tengok muslimin muslimat sekalian, iaitu Yahya bin Al-Husain daripada Ummul Husain. Dia kata, aku berhaji, aku menunaikan haji bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu haji perpisahan. Maka aku tengok Usamah dan Bilal. Dia tengok Usamah dan Bilal, salah seorang daripada mereka berdua ni, dia bawa tali unta Nabi, dia pandu unta Nabi. Hak seorang lagi angkat baju dia nak tutup Nabi daripada teriknya cahaya matahari. Tengok. Sampai Nabi selesai lempar jamrah, melontar jamrah. Maka peristiwa ni menunjukkan apa, tuan-tuan? Peristiwa ni menunjukkan bahawa Nabi juga ditimpa oleh panas terik matahari. Ini adalah bukti bahawa Nabi seorang manusia biasa. Nabi memang ada keistimewaan, Nabi ada kelebihan. Dari segi tarafnya Nabi tak sama dengan kita, tapi dari segi manusia biasa, Nabi seorang manusia biasa. Kecuali apa-apa kelebihan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya kita tengok, tuan-tuan sekalian, ayat-ayat yang menunjukkan bahawa Nabi ni satu orang manusia biasa, kecuali dalam perkara yang Allah Ta'ala bagi tahu. Antaranya ialah bagaimana golongan kafir ni, tuan-tuan sekalian, dia petikai. Dia kata waqalu, ni dalam ayat Quran. Ayat Quran surah yang ke-25 ayat yang ke-7. Waqalu ma li hadzal rasul. Dia kata, apa dia kata rasul ni, dia kata. Kalau bahasa kita lah, apa rasul, dia kata. Sebab apa? Yakulut ta'am. Dia makan sama dengan kita. Kalau kita makan nasi, dia makan nasi. Kita makan kurma, dia makan kurma. Apa yang kita makan, dia pun makan. Tengok. Maknanya apa? Maknanya Al-Quran dia bagi tahu kepada kita apa yang diluahkan oleh puak-puak yang kafir ni. Dia petikai Nabi, apa lagu ni? Makan macam kita. Lepas tu dia kata apa? Wa yamshi fil aswaqi. Kita pergi kedai, dia pun pergi kedai juga. Nah, kita pergi Maidin, dia pun pergi Maidin juga. Kita pergi beli ikan, dia pun beli ikan juga. Nabi apa lagu tu? Tu. Kalau ikut bahasa kita lah. Nabi apa macam tu? Tapi Quran ni, dia nak cerita kat kita, Nabi ni orang biasa macam kamu. Tapi ayat tu kena jaga sikit. Kalau silap lagi orang kata kat saya pula. Seperti mamak-mamak di kampung sekali tuan-tuan marah kat saya pula kan. Tapi bahasa tu betul dah. Makna Nabi ni macam kita semua, itu je. Tak ada beza. Apa makna tak ada beza? Tak ada beza maknanya Nabi tu orang macam kita lah. Dia kahwin, dia ada syahwah macam kita, dia berjalan, dia lapar, dia dahaga, dia kena panas terik matahari. Kalau perang dia akan luka dan sebagainya.
Itu yang para ulama cuba sampaikan kepada kita berdasarkan nas yang ada. Dia kata, orang kafir ni kata apa? Laula unzila ilaihi malak. Dia kata fayakuna ma'u nadhira. Dia kata hak eloknya bagi kat kami ni, puak-puak yang kafir ni kata apa? Hak eloknya bagi kat kami ni malaikat lah, dia kata. Supaya dengan malaikat ni, malaikat boleh bagi peringatan dekat kami takut lah, dia kata. Ni manusia ni tuan-tuan, bila mereka kufur ke Allah Ta'ala, buatlah macam mana pun. Kalau bagi Rasul tu malaikat, apa alasan puak-puak ni pula? Dia kata malaikat boleh lah lagu tu. Orang macam kami mana larat nak ikut malaikat lagu tu pula, kan? Payah tuan-tuan orang yang tak mau beriman. Sama juga macam orang kita sekarang. Saya ingat masa saya kecil-kecil dulu tuan-tuan, duduk bersembang dengan kawan-kawan sekolah dulu, kawan-kawan duduk bersembang. Dia kata, sebab apa zaman sekarang tak ada macam zaman dulu, dia kata. Macam zaman Nabi Nuh, banjir biar tenggelam semua, senang, dia kata, bagi insaf sikit. Pasal apa tak jadi macam Nabi Lut, turun apa ni kok atas, terbalik kok bawah, apa semua, bagi insaf sikit. Insaf sikit macam mana? Mati 200,000 tsunami kat Aceh pun tak insaf-insaf juga, tuan-tuan. Nak kata apa? Manusia ni dia akan cari je alasan untuk tidak mengikuti ajaran Rasul. Dia mungkin insaf sehari dua, lepas tu dia kembali kufur kepada Allah. Dia benda ni tuan-tuan, dia tak tunggu kepada azab Allah. Bagi orang yang beriman, dia akan tengok semua benda ni menjadi iktibar untuk dia. Dan dalil bahawa Nabi ni manusia biasa, muslimi muslimat sekalian, ialah, tuan-tuan ingat tak masa kita belajar sirah Ar-Rahiqul Maktum, kan Nabi masa perang Khandaq, bukan perang Khandaq, Khaybar, dalam peristiwa Khaybar, kan Nabi diberi makan kambing, kan, diberi makan kambing. Perempuan Yahudi ni kan dia bagi kambing dekat Nabi. Dalam satu riwayat kata sahabat Nabi yang duduk dengan Nabi masa tu, masa makan kambing tu, tak sampai 10 orang. Tak sampai 10 orang. Nabi ambil kambing makan, sahabat lain pun ambil makan. Sahabat tu mati, Nabi tak mati. Sebab apa? Diberitahu oleh malaikat bahawa kambing tu ada racun. Dibuang balik. Nabi berhenti daripada makan. Maka di sini para ulama dia buat kesimpulan apa? Para ulama dia buat kesimpulan bahawa ini adalah bukti Nabi seorang manusia biasa. Sebab apa? Sebab daripada awal Nabi tak tahu. Nabi tak tahu daging tu ada racun. Sehinggalah bila Nabi buh dalam mulut, dah buh dalam mulut, racun tu dah masuk, barulah diluahkan balik. Sebab diberitahu oleh Jibril alaihissalam. Maknanya kalau Jibril tak bagi tahu, Nabi akan telan. Dan memang Nabi dah masuk dah sebahagian daripada racun itu yang membawa kepada kewafatan Nabi SAW 3 tahun selepas itu. Tuan-tuan boleh tengok ulasan ni dalam Syekh Al-Mubarakfuri dalam Ar-Rahiqul Maktum. Jadi sebab tu muslimi muslimat sekalian, ini adalah bukti bahawa Nabi tak tahu nasib dia. Kalau Nabi tahu nasib dia, Nabi tak akan makan kambing tu. Masa Aisyah radhiyallahu anha, kan, dikaitkan sebagai ada skandal, kononnya ada skandal dengan Safwan. Apa yang berlaku? Nabi sedih tak tuan-tuan? Nabi sedih. Nabi tak tahu dah nak buat apa tuan-tuan. Sedih sangat. Sehinggalah datang wahyu yang membersihkan Aisyah radhiyallahu anha. Tapi sebelum datang wahyu tu, Nabi dah minta pandangan sahabat-sahabat dah. Kalau kita tuan-tuan nampak suami ni, orang perempuan lah kan, saja nak kata orang perempuan lah kan, orang perempuan nampak suami pelik sikit, dia pergi cari tok bomo kan. Pergi cari tok bomo, ni ustaz, nak minta ustaz tolong tengok sikit suami saya ni sebab apa dia jadi pelik dah sekarang ni kan. Dulu pukul 5, pukul 6 balik dah terjengur dah dekat rumah kan. Nampak dah muka tu. Sekarang ni pukul 10 tak balik lagi, 11 tak balik, kadang-kadang pukul 12 baru balik. Tok Bomo pun dia bawa lah ayak ke apa, dia kata, oh,
Kalau tengok dalam ayat ni berat ni, dia kata. Berat lah ni, dia kata. Kita pun dengar kata berat tu. Pasal apa Ustaz? Pasal apa Ustaz? Pasal apa? Oh, dia dah terlanjur teruk sangat ni. Jauh sangat pi dah. Dah pi jauh sangat dah ni. Pasal apa? Puan ada kenal ke dengan mana-mana apa ni kerani dia ke, orang Indonesia ke apa semua? Oh, ada saya duk tengok mesej dan telefon ni, saya tak tahu siapa tapi macam orang Indonesia. Lepas tu dia pun jawab, dia kata, nampak dah ayat ni macam Indonesia, dia kata. Padahal kita bagi hint kat umur tu. Nampak Indonesia ni dia macam belah, kalau tidak Jawa ataupun Sumatera. Dia pergilah Jawa, Sumatera, apa semua. Dia bawa cerita. Tuan-tuan, hak ni hak kita kata yang Nabi dah pesan dah, buat kerja lagu ni. Apa dia? Syirik kan? Ni. Kita semayang, na'udzubillah tuan-tuan, habis kalau buat kerja lagu ni. Kita duk pergi umrah, pergi haji, duk sedekah dekat apa ni, ma'atafiz apa semua, habis tu. Kalau betul amalan kita duk tengok suami kita buat apa, isteri kita buat apa semua duk buat apa ni tuan-tuan sekalian, Nabi dah tahu awal lagi apa yang berlaku kepada Aisyah. Patut Nabi lebih tahu, betul tak? Nabi berhak lebih tahu di sisi Allah Ta'ala Aisyah ni perempuan baik ke perempuan jahat. Sampai sekarang Syiah tetap mengatakan bahawa Aisyah adalah perempuan jalang. Sebab tu bukan semua Syiah, tapi sebahagian besar Syiah mengatakan bahawa Aisyah bukan radhiyallahu anha. Dia tak sebut radhiyallahu anha, dia sebut la'natullahi alaiha. Tengok jahat buat Syiah. Pasal apa? Pergeseran ni tuan-tuan sekalian berpunca daripada kita manusia tak tahu orang tu macam mana. Kalau Nabi pun tak tahu Aisyah tu baik ke tidak dalam kes yang dikaitkan dengan Safwan, maka kita tuan-tuan sekalian macam tu juga. Sebab tu kita muslimin muslimat sekalian, kita tak sepatutnya melakukan perkara yang boleh menyebabkan terbatalnya syahadah. Baik, maka sebab tu saya nak ulang kepada muslimin muslimat sekalian, bahawa kita bukanlah menafikan kelebihan yang ada kepada Nabi. Tak, kita tak nafi kelebihan yang ada kepada Nabi. Tetapi setiap benda yang kita nak sandarkan kepada Nabi, yang kita nak nisbahkan kepada Nabi, yang kita nak kata Nabi cakap atau Nabi buat macam ni, atau ini benda yang berlaku pada Nabi, sebelum kita buat lagu tu, sebelum kita sandarkan kepada Nabi, tolong cek sat. Ambil masa, tolong perhati sekejap. Apatah lagi kalau kita seorang pendakwah masuk dalam TV siarkan benda tu. Lebih lagi kena cek, sebab haram hukumnya menyebarluaskan hadis-hadis palsu kecuali kita terangkan akan kepalsuan dia. Sama dengan hadis yang lain, hadis-hadis yang bermasalah, termasuk hadis dhaif. Kita nak cerita hadis dhaif boleh, tapi terangkan masalah yang ada pada hadis tu supaya tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Jadi muslimin muslimat sekalian, saya berhenti setakat itu, kecuali kalau tuan-tuan ada sebarang soalan. Kalau tak ada, kita berhenti setakat ni. Ada? Kalau tak ada, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala sebaik-baiknya kepada kita semua dan menjadikan kita sebagai hamba Allah Ta'ala yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.